Berita Al-Hijrah 20 Safar 8 Oktober, 5 juta ringgit 23 kereta mewah dirampas. Buli pelajar dalam kawasan awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. 5 juta ringgit dan 23 kenderaan mewah dirampas dalam siasatan sindiket Macau Scam sejak beberapa hari lalu. Pada masa yang sama, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah menahan 20 suspek berhubung siasatan kes itu, iaitu 11 orang awam, 8 kaki tangan penguatkuasa dan seorang warga Cina. Selain itu, SPRM juga sudah membekukan sebanyak 730 akaun bank yang mempunyai nilai 80 juta ringgit. Ketua Pusuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata kenderaan mewah terbabit dipercayai daripada hasil keuntungan kegiatan penipuan itu. 23 buah kenderaan yang mewah, tak ada kenderaan yang kecil-kecil, semua mewah. Telah ditahan yang mana pada kami inilah merupakan hasil atau proceed daripada aktiviti haram yang dimiliki oleh pihak-pihak terlibat dalam penipuan orang ramai ini. Antara kereta-kereta mewah itu ialah Bentley, Mustang, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, GTR dan beberapa motosikal berkuasa besar. Katanya dalam temu bual secara langsung menerusi slot SPRM 360 di MACCFM hari ini, Datuk Seri Azam berkata semua aset berkenaan dan wang tunai itu dianggap sebagai hasil kerajaan. Katanya SPRM dalam proses untuk melucut hak akaun dan aset yang cuba dicuci dan membawa kes ke mahkamah untuk rampasan itu dimasukkan sebagai hasil kerajaan. Kami meyakini sindiket ini telah beroperasi sejak beberapa tahun lepas dan pihak siasatan mencurigailah bagaimana pihak ini boleh berluasa begitu saja tanpa sebarang tindakan penguatkuasaan. So, dalam siasatan ini kami menjuruskan untuk melumpuhkan kegiatan ini dengan membekukan aset-aset dan akaun yang cuba cuba dicucikan oleh mereka ini, dan siasatan kita ke arah untuk membawa pengadilan mereka ini ke mahkamah, dan juga di samping itu kita nak merampas wang-wang ini supaya dimasukkan sebagai hasil kerajaan, kerana ini merupakan wang rakyat yang ditipu. Beliau berkata SPRM juga akan bekerjasama dengan Lembaga Hasil Dalam Negara LHDN untuk melihat jika ada kesalahan lain yang dilakukan sindiket berkenaan. Katanya selain penggunaan Akta SPRM 2009 seperti Seksyen 16 dan 17, mereka turut menguatkuasakan peruntukan kanun keseksaan seperti kesalahan menipu dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM menahan 10 individu termasuk 8 pegawai kanan polis Diraja Malaysia PDRM serta merampas wang tunai RM100,000 berhubung siasatan kes kegiatan pengubahan wang haram hasil aktiviti judi dalam talian dan Macau Scam. 4 pegawai kanan terbabit masing-masing seorang berpangkat Assistant Commissioner SCP, Superintendent, Deputy Superintendent dan Assistant Superintendent serta 2 anggota berpangkat Lance Corporal ditahan sejak petang kemarin hingga tengah hari tadi, manakala 4 lagi ditahan petang tadi. Semua anggota terbabit bertugas di Bukit Aman dan Ibu Pejabat Kontingen Polis IPK Selangor. Pegawai berpangkat ACP itu dipercayai sudah dibebaskan selepas keterangannya direkodkan. Namun seorang lagi pegawai berpangkat Superintendent direman semalam untuk membantu siasatan. Sementara itu, Datuk Seri Azam memaklumkan SPRM mempunyai senarai nama selebriti, individu dan ahli perniagaan yang pernah menerima wang daripada sindiket Macau Scam yang ditahan baru-baru ini. Beliau menyeru kepada individu berkenaan supaya tampil ke hadapan untuk memberi maklumat berkaitan sindiket itu, seterusnya membolehkan siasatan lanjut dilakukan. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan sama ada senarai nama itu membabitkan selebriti tanah air atau tidak. Sebaliknya, mahu individu-individu berkenaan segera tampil memberi maklumat. Yalah, tak kira selebriti atau tidak, mana-mana pihak lah saya sebutkan tadi. Saya pun betul tak nak lah betul nak spekulat di sini selebriti atau tidak. Mana-mana pihak lah ya, yang pernah mungkin menerima
dan mereka pun rasa mereka pernah menerima wang daripada mereka yang ditahan ni, datang kepada SPRM sebelum kami panggil mereka. Kerana bila kita panggil ni jadi tak berapa cantik. Saya percaya pedalan orang Melayu selalu saya gunakanlah. Siapa makan cili dia terasa pedas kan. Jadi tak payah tunggu kami panggil. Jadi datang saja kepada SPRM dan kita akan layan mereka dengan baik. Beri kerjasama kepada kami. Sebab sekarang ni pegawai saya memang dah ada senarai. Ada dah senarai nama-nama tu. Dan jangan tunggu kami panggil lah. Jadi telefon tampil ke hadapan. Bukan saya kata nak guna ayat yang tak baik, serah diri. Tampil ke hadapan. Beliau mahu mana-mana individu terbabit supaya tampil segera ke hadapan sebelum dipanggil sendiri oleh pihaknya. Datuk Seri Azam berkata, beliau memberi jaminan individu-individu berkenaan akan dijadikan sebagai saksi sekiranya mereka sanggup bekerjasama. Polis sudah menerima laporan berhubung kejadian buli membabitkan seorang pelajar tingkatan 3 di projek perumahan rakyat PPR di Bukit Jalil. Ketua Polis Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Muhsin Muhammad Zon berkata pihaknya menerima laporan yang dibuat mangsa semalam di Balai Polis Bukit Jalil. Kejadian dipercayai berlaku Isnin lalu apabila berlaku salah faham antara suspek yang berusia 15 dan 14 tahun. Mangsa dipukul menggunakan tangan dan kaki oleh kedua-dua suspek berkenaan. ACP Muhammad Muhsin berkata, aksi berkenaan dirakam oleh seorang individu sebelum tular di media sosial sejak semalam. Seorang wanita yang kebetulan lalu di kawasan berkenaan meluraikan pergaduhan terbabit. Setakat ini tiada sebarang tangkapan dilakukan. Polis membuka kertas siasatan berhubung kejadian mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Seorang lelaki warga Bangladesh direman 3 hari bermula hari ini hingga 10 Sabtu bagi membantu siasatan kes mencabul seorang wanita di sebuah pasaraya dekat Kulim, Kedah. Suspek berusia 28 tahun dikatakan menceroboh masuk bilik stor yang terletak di bahagian belakang stor terbabit ketika mangsa sedang berehat kira-kira jam 11.30 pagi semalam. Menurut Ketua Polis Kulim, Superintendent Azhar Hashim, mangsa terkejut ketika suspek menerpa masuk dan menyergahnya lalu pingsan. Ketika mangsa tidak sedarkan diri, suspek telah mencabul mangsa dengan memeluk, meramas buah dada dan mencium perut mangsa. Mangsa yang tersedar tidak lama selepas itu telah menjerit mengakibatkan suspek panik dan melarikan diri. Mangsa kemudiannya membuat laporan polis di Balai Polis Kulim. Suspek ditahan Rabu malam di sebuah rumah dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim untuk siasatan lanjut. Suspek didakwa telah bekerja hampir 2 tahun sebagai pembantu stor di pasaraya terbabit dan telah beberapa kali cuba mengganggu mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 354-292 Kanun Kesiksaan. Di Perak, gara-gara bergaduh kerana sampah, seorang lelaki dan wanita yang berjiran dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan mencederakan antara satu sama lain hujung bulan lalu. Magistrate Nabihah Muhammad Noor bagaimanapun melepas dan membebaskan kedua-dua tertuduh selepas membenarkan permohonan peguam bela untuk menyelesaikan kes mengikut Seksyen 260 Kanun Acara Jenayah dan tiada bantahan daripada pihak pendakwaan. Mengikut kertas pertuduhan, Fong Kok Sing 40 tahun dan Chen Ching Wei 43 tahun secara sengaja mendatangkan kecederaan antara satu sama lain di laluan Cemu Maju 16 Taman Cemu Idaman pada pukul 12 tengah hari 30 September lalu. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Afika Izzati Mazlan, manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Ranjit Singh. Perselisihan faham antara kedua-dua tertuduh dikatakan berpunca daripada masalah pembuangan sampah di kediaman mereka. Sebaik prosiding selesai, kedua-duanya dilihat saling bermaafan dan bersalaman di luar mahkamah. Di Johor, Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskan Peguam Ibrahim Haikal Razak, 36 tahun, daripada kedua-dua pertuduhan pecah amanah pada 2014 lalu, sekaligus mengetepikan kedua-dua hukuman yang telah dijatuhi Mahkamah Bicara pada 11 Julai 2019 lalu.
Dato' Abu Bakar Qatari dalam prosiding akhir rayuan menyatakan bahawa pendakwaan gagal membuktikan Ibrahim Haikal menyalahgunakan wang yang diterima untuk kegunaan peribadi selain gagal membuktikan telah melakukan pecah amanah jenayah. Sepanjang perbicaraan, tiada keterangan menunjukkan Ibrahim Haikal menyimpan wang yang menjadi teras pertuduhan pindaan pertama dan kedua secara niat curangnya. Ibrahim Haikal menghadapi dua pertuduhan pecah amanah pada 24 Januari 2014 dan 8 Februari 2014 lepas berjumlah kira-kira RM18,000. Beliau diwakili Peguam Maniam Nair dan Maniam K. Marapan. Perbicaraan kes berlangsung sejak 10 Ogos 2017 lalu dengan pihak pendakwaan memanggil 8 orang saksi. Polis Kelantan melupuskan pelbagai jenis dadah dengan nilai lebih RM1.5 juta yang sudah selesai proses di mahkamah selama 17 tahun. Ketua Polis Negeri Deputi Komisioner DCP Syafiin Mamat berkata, kesemua heroin, pil kuda dan ketum tersebut membabitkan 2,095 kes dari tahun 2000 hingga 2017. Bagi pil kuda, barang-barang yang kita akan musnah hari ini ialah bernilai 173,000 yang merupakan 7,057 gram berat dia keseluruhan. Syabu 247 gram yang bernilai 22,361. Heroin sejumlah 414 gram bernilai 104,000. Barangan berkenaan melibatkan kes narkotik dari 10 daerah di seluruh Kelantan. Proses pelupusan dadah berkenaan akan dilakukan di lapang sasar Bukit Pak Junoh, Pasir Mas oleh pihak Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan. Menurut DCP Syafiin, pelupusan itu ada melibatkan kes dari tahun 2000 kerana pihaknya terpaksa menunggu proses mahkamah yang panjang. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Paimuzi Yahya meninggal dunia akibat komplikasi jantung dan paru-paru di Hospital Sungai Buloh kira-kira 1 tengah hari tadi. Jenayah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kuang. Datuk Paimuzi menjalani pemeriksaan saringan COVID-19 pada 6 Oktober lalu di Hospital Sungai Buloh dan keputusannya negatif. Memandangkan faktor sejarah kesihatan yang kurang memuaskan, pihak hospital mencadangkan supaya beliau ditempatkan di unit rawatan rapi ICU bagi mendapatkan rawatan susulan. Besok pagi dia telefon sebab dia nak menyatakan Alhamdulillah negatif. Tapi dia tengok pada kesihatan Datuk menunjukkan bahawa macam seolah-olah COVID. Jadi dia buat swab. Dia tanya saya balik semula, boleh tak buat swab? Saya kata tak apa. Hari ni dalam pukul 12.50 dengan anak saya. Pada pukul 12.50 dia kata, doktor telefon, dia kata sebenarnya Datuk ni tidak ada COVID, negatif sangat dia kata kan. Dah 2 kali memang negatif. Tetapi dia agak tenat. Dia kata boleh tak saya bawa balik. Pukul 1 dia telefon. Dia kata sorry to say Datin, your husband passed away. Saya merasa amat berduka cita lah kerana sepanjang mengenali beliau ketika saya di Jabatan Perdana Menteri dulu, beliau seorang yang amat mudah dan disenangi oleh banyak pihak, banyak memudahkan kerja-kerja kita di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Berpengalaman lebih 3 dekad dalam perkhidmatan hal ehwal Islam, Allahyarham pernah menyandang jawatan pengarah JAKIM Sabah pada 2005, pengarah Institut Latihan Islam Malaysia 2008, pengarah Darul Quran 2010, pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi 2013 dan timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Insan JAKIM 2016. Pada 2017, Allahyarham dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan setahun kemudian dilantik sebagai timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM. Ibu bapa masih bimbang.
Alhamdulillah bertemu kembali. 5 lagi kematian COVID-19 dilaporkan hari ini melibatkan pesakit dari Sabah. Kelima-lima kes berkenaan berusia lingkungan 53 hingga 82 tahun dan menghidap penyakit kronik. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kematian setakat ini meningkat kepada 146 kes. Sementara itu, jumlah kes baharu ialah 375 dengan 371 daripadanya merupakan kes tempatan. Sabah merekodkan kes baharu tertinggi dengan 271 kes, diikuti Selangor 36 kes, Kedah 16 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 10 kes. 5 kluster baharu turut dikesan iaitu kluster 7 Serangkai, kluster Tanah Merah di Sabah, kluster Jalan Pantai wilayah Persekutuan, kluster Bah Arnab Sarawak dan kluster Bah Bangat wilayah Persekutuan Labuan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kelang yang berkuat kuasa tengah malam ini hanya melibatkan mukim Kelang sahaja. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu diputuskan setelah mendapat nasihat daripada KKM dan berbincang dengan Menteri Besar Selangor. PKPB Kelang itu adalah di mukim Kelang, iaitu tidak termasuk kapal yang juga berada di dalam daerah Kelang. Jadi walaupun kita sentiasa berhubung dengan pihak kerajaan negeri, MKN Negeri Selangor untuk melihat dengan lebih detail dari segi lokaliti dan sebagainya. Jika ada sebarang perubahan, saya akan umumkan. Tambah beliau, bagi memastikan kegiatan ekonomi dan bekalan barangan serta makanan tidak terjejas, mesyuarat MKN bersetuju membenarkan aktiviti ekonomi beroperasi iaitu pasar borong bermula jam 4 pagi sehingga 2 petang, pasar biasa bermula jam 6 pagi sehingga 2 petang dan pasar tani bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Walau bagaimanapun, operasi pasar malam tidak dibenarkan. Manakala itu, kedai-kedai makan, gerai dan warung dibenar beroperasi dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Namun, ia hanya untuk pembelian secara pandu lalu, penghantaran serta take away sahaja. Pengangkutan awam seperti bas, teksi termasuk e-hailing dibenarkan beroperasi bermula jam 6 pagi sehingga 12 malam. Pelabuhan Kelang turut dibenar beroperasi seperti biasa. Sekolah Kebangsaan SK Permatang Janggus, Kepala Batas Pulau Pinang akan dibuka semula esok selepas ditutup selama 8 hari sejak 1 Oktober lalu selepas seorang gurunya positif COVID-19. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, Abdul Rashid Abdul Samad, semua pelajar dibenarkan hadir ke sekolah untuk meneruskan sesi persekolahan seperti biasa, kecuali pelajar tahun 1 dan 2 yang masih bercuti kuarantin sehingga 14 Oktober ini. Namun rata-rata waris yang ditemui menyuarakan rasa bimbang untuk membenarkan anak mereka ke sekolah. Malah ada yang mengambil keputusan untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah esok sehingga keadaan kembali tenang dan terkawal. Warga emas Syahrum Hassan 64 tahun memberitahu dia masih keberatan untuk membenarkan 2 cucunya tahun 2 dan tahun 5 ke sekolah esok. Sebaliknya 2 cucunya itu dihantar untuk kuarantin di rumah ibu bapa mereka di Tasik Gelugor sehingga minggu depan. Bimbang dia juga, bimbang lah pasal dah ni kan. Jadi mereka akan ke sekolah ke tak? Kalau ni ingat tak payahlah. Kan? Tunggu sampai minggu depan. Cucu 2 orang. Dia 2 seorang, dia 5 seorang. Dia 2 cuti sampai? Dia 2 ni cuti sampai sampai 14 bulan. Dah 5 ni besok kenalah sekolah. Esok nak tak payahlah. Kita pun takut juga kan. Tinjauan mendapati kawasan sekolah ditutup manakala keadaan kampung juga sepi kerana kebanyakan penduduk duduk di rumah dan hanya keluar apabila mempunyai urusan penting. Suri rumah Hasimi Ayu Hashim 45 tahun juga meluahkan kebimbangan untuk menghantar anak kembarnya di tahun 4 ke sekolah esok. Tapi kalau boleh memang saya tak bantak lagi lah nak sekolah lagi. Sebab kerajaan tak rasa tak mengizinkan lagi rasa kan. Perasaan takut tu semua ada lah. Sambung kecil sampai minggu depan. Ingat mungkin sambung sampai minggu depan lah. Tengok macam mana keadaan macam mana lagi. Ada rasa nak tenang masa tu.
mungkinlah boleh benarkan anak sekolah kan. Semalam, sebahagian murid tahun 5 dan 6 dipanggil untuk menjalani ujian swab di sekolah untuk kali kedua, manakala murid tahun 1 dan 2 akan menjalani ujian sama pada 13 Oktober ini. Khamis lalu, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan Sekolah Kebangsaan ASK Permatang Janggus ditutup sehingga 8 Oktober ini selepas guru wanita yang juga isteri kepada seorang ahli politik yang pulang dari kempen Pilihan Raya Negeri PRN Sabah disahkan positif COVID-19. Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menawarkan bantuan kepada mahasiswa terjejas menerusi inisiatif Musaadah Khairah Siswa PPZ. Dana permulaan sebanyak RM100,000 itu merangkumi sumbangan keuangan berbentuk keperluan semasa seperti pengangkutan dan penginapan. Inisiatif PPZ Mawib ini bagi mengurangkan beban dan kesulitan yang dialami mahasiswa selepas sesi pendaftaran ditangguhkan susulan penularan kes COVID-19. Pihaknya juga terpanggil untuk bersama-sama agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan untuk mengatasi masalah berkenaan. Pelajar yang ingin memohon bantuan, permohonan boleh dibuat menerusi www.musaadahsiswa.zakat.com.my bermula 7 Oktober hingga 9 Oktober. Sebarang info dan pertanyaan berkaitan sumbangan Musaadah Khairah Siswa PPZ boleh menghantar email ke musaadahsiswa@zakat.com.my. Bank Rakyat mengingatkan pelanggannya untuk merancang transaksi perbankan sebelum tempoh gangguan perkhidmatan bermula dari Jumaat 9 Oktober jam 4 petang sehingga Isnin jam 12 tengah hari bagi proses naik taraf sistem. Mengulas mengenai penaik tarafan sistem ini, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Datuk Rosman Mohamad berkata, pelanggan tidak perlu bimbang kerana segala maklumat berkaitan simpanan dan rekod pembiayaan mereka di Bank Rakyat tidak akan terjejas selepas sistem ini dinaik taraf. Gangguan bagi semua perkhidmatan perbankan kecuali kad kredit I adalah berikutan proses transformasi digital ke sistem perbankan Trust, Core Banking, COBRA, baharu bagi menaik taraf serta mempertingkatkan mutu dan operasi perbankannya. Semasa tempoh berkenaan, pelanggan masih boleh menggunakan perkhidmatan kad kredit iBank Rakyat untuk semua transaksi bagi pembelian di kaunter, dalam talian serta melakukan pengeluaran tunai di ATM bank-bank lain yang mempunyai logo Mastercard. Rangka T-Rex bernilai $31.8 juta Amerika. Alhamdulillah, bertemu kembali. Sedikit perkembangan luar negara. Dua individu yang dipercayai ahli militan Daesh yang menggelar diri sebagai The Beatles tiba di Amerika Syarikat untuk menjalani perbicaraan. Mereka didakwa terlibat dalam penyembelihan beberapa rakyat Amerika yang dijadikan tebusan di Syria. Kedua-dua suspek Alexander Cote dan El Shafi Al-Sheikh sebelum ini berada dalam tahanan tentera Amerika di Iraq sejak tahun lalu. Mereka adalah warga Britain dan membesar di negara itu namun telah ditarik balik kerakyatan berikutan pelibatan mereka dalam militan Daesh. Alexander dan El Shafi'i digelar The Beatles berikutan dialek British mereka. Antara rakyat Amerika yang dipercayai dibunuh mereka ialah wartawan James Foley dan Stephen Sotloff. Video pembunuhan itu dirakam dan disebarkan Daesh sebagai sebahagian propaganda mereka. Jika sabit kesalahan, kedua-dua suspek berdepan hukuman penjara seumur hidup. Perbicaraan dijadualkan esok. $31.8 juta Amerika. Itu nilai jualan rangka seekor dinosaur spesies T-Rex dalam satu lelongan di New York. Dengan ketinggian 4 meter dan panjang 12 meter, rangka T-Rex yang dinamakan Stan itu dikatakan antara yang terbesar di dunia. Menurut penganjur Christie's New York, harga lelongan itu jauh melebihi anggaran awal mereka iaitu $8 juta Amerika.
Identiti pembeli bagaimanapun tidak didedahkan. Kebanyakan rangka T-Rex disimpan di muzium dan institusi swasta. Lelungan seperti ini memberi peluang kepada individu untuk memiliki rangka asli haiwan purba itu. Di New South Wales, Australia, seorang peluncur air nyaris maut setelah tidak sedar seekor jerung menghampirinya. Beliau walau bagaimanapun bernasib baik apabila drone peninjau memberi amaran kepadanya untuk segera beredar. Rakaman drone itu menunjukkan jerung tersebut sedang mengelilingi Matt Wilkinson yang sedang meluncur seorang diri. Menurut Wilkinson, beliau ada mendengar bunyi percikan air namun tidak melihat jerung tersebut yang berada di dalam air. Beliau yang juga bekas peluncur air profesional itu hanya sedar setelah mendengar bunyi amaran yang dikeluarkan drone terbabit. Drone peninjau milik seorang penyelamat di Sherpas Beach itu adalah sebahagian usaha terkini pasukan keselamatan pantai tersebut untuk memantau sekaligus mencegah insiden serangan jerung. Serangan jerung sering berlaku di Australia. Tahun ini saja 19 terbunuh akibat diserang mamalia itu. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berakhir, renungi kata-kata hikmah ini. Pertolongan Allah mungkin tidak datang terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.